Salam guys, Muaz Malik di sini. Selamat datang ke rancangan Buletin Gadget. Pada minggu ini kita ada banyak buletin-buletin yang best, antaranya harga jualan OnePlus 8. Korang mesti nak tahu kan harga jualan OnePlus 8 berapa? Lepas tu minggu ni juga kita dapat tengok controller terbaru untuk PS5 nanti. Apa nama dia semua nanti kejap lagi aku akan bagi tahu. Jadi, tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan dengan buletin yang pertama. Let's go. Gangguan perkhidmatan internet di Malaysia. Aku tak pasti korang perasan ataupun tak, ataupun korang ada mengalami benda ni ataupun tak. Tapi lately ni ada setengah user melaporkan yang mana diorang punya kelajuan internet tu agak menyiput sikit. Dia punya kelajuan tu macam tak normal macam selalunya lah. Oleh itu, TM telah mendedahkan yang mana terdapat gangguan pada Asia Pacific Cable Network 2, yang mana to be specific terdapat gangguan pada kabel dasar laut segmen 3 yang menghubungkan Malaysia ke Singapura, Hong Kong dan US. Jadi benda ni akan menyebabkan korang akan rasa macam sedikit perlahan lah bila melayari laman web ataupun perkhidmatan yang dihostkan di Hong Kong ataupun di US. Menurut TM lagi, kerja-kerja membaik pulih sudah pun dimulakan, dan dalam masa yang sama TM juga telah mengalihkan trafik tu ke aliran yang lebih baik agar korang semua akan dapat menikmati internet yang lebih stabil. Masalah gangguan ni bagi aku memang sangat bermasalah sebab sekarang ni dekat Malaysia kita masih lagi dalam fasa movement control order, yang mana disebabkan semua orang sekarang ni tengah duduk kat rumah, aliran trafik untuk internet tu memang tersangat tinggi. Jadi sama-samalah kita doakan agar kerja-kerja penambahbaikan tu dapat disiapkan secepatnya mungkin. Rupa sebenar alat kawalan PlayStation 5 dipertontonkan. Pada minggu ini juga kita dapat melihat yang mana pihak Sony telah membuat satu kejutan dengan memperlihatkan rekaan terbaru controller untuk PS5 yang dipanggil sebagai DualSense. Jadi DualSense ni dilihat akan mengekalkan fungsi haptik seperti DualShock 4, tapi menurut Hideaki Nishino, mereka telah menambah adaptive trigger pada butang L2 dan R2. Aku sendiri pun tak faham macam mana sebenarnya fungsi adaptive trigger ni sebab Sony pun dia tak ada mention dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan fungsi yang terbaru ni. Kalau kita lihat dari segi rekaan DualSense ni, Sony nampaknya memang telah membawakan perubahan yang agak drastik. Contohnya kita boleh lihat yang mana dia punya pemegang tu nampak lebih runcing sikit, and dari tepi rekaan dia pun nampak sedikit tebal. Senang cerita, rekaan DualSense ni dia dah macam rekaan controller Xbox One, tapi dia punya layout tu macam layout PS lah. Pada controller DualSense ni, Sony juga turut menambah mikrofon secara terbina, dan ianya juga turut menggunakan sambungan port USB Type-C. So apa pendapat korang? Korang suka tak dengan design terbaru ni? Ke korang lagi prefer design asal yang macam yang terdapat pada generasi yang sebelum-sebelum ni? Samsung perkenal dua model Galaxy A dengan sokongan 5G. Barisan peranti siri Galaxy A pada minggu ini telah menerima ahli baru, yang mana ahli baru ni pun dia sebenarnya tak adalah ahli baru sangat pun. Dia kira macam diberi nafas baru lah, iaitu Samsung Galaxy A71 5G dan Samsung Galaxy A51 5G. Jadi macam nama yang korang dengar tu, dia punya baru dia tu adalah lebih kepada kemampuan menyokong rangkaian 5G. Tapi bukan itu je perbezaannya. Macam Galaxy A71 5G, kali ni ianya didatangkan dengan penggunaan chip prosesan Exynos 980 instead of penggunaan Snapdragon 730. Lepas tu rekaan bahagian belakang dia tu pun dia ada macam dual tone design. So ada macam beza sikit lah daripada A71 yang asal. Lepas tu pada Galaxy A51 5G dia didatangkan dengan penggunaan Exynos 980 macam sama macam A71 5G, dan dia punya skema warna pun memang ada lain sikit daripada versi yang asal, yang versi A51. Dari segi spesifikasi lain semua sama je macam model yang asal. Buat masa sekarang ni kita tak tahu lagi sama ada smartphone ni akan masuk ke pasaran Malaysia atau tak, dan kita pun tak tahu lagi berapa harga jualan dia. Isu direct debit oleh CIMB Bank. Minggu ni kecoh dekat social media sebab terdapat banyak sangat komplain berkenaan dengan transaksi yang pelik yang berlaku dekat aplikasi CIMB Click. Ada yang kena tolak RM50, ada yang kena tolak RM100, ada yang sampai kena tolak RM150. So macam pelik lah kan, kenapa dengan CIMB ni kena hack ke apa? Tapi menurut CIMB Bank, mereka memberi jaminan yang mana transaksi debit ni adalah merupakan transaksi debit yang sah. Menurut jurucakap CIMB Bank, insiden-insiden terpencil tu adalah berkenaan dengan transaksi tidak lengkap yang dibuat oleh pelanggan dengan peniaga luar negara seperti langganan atau perkhidmatan penstriman dalam talian. Transaksi tersebut telah dilabelkan semula sebagai debit langsung yang menimbulkan kekeliruan kepada para pelanggan. Jadi ada tak viewer wiser yang terkesan dengan insiden ni? Mesti tak pasal-pasal bulan ni tiba-tiba short pula duit belanja korang kan? Salam takziah diucapkan, okay? Harga jualan siri OnePlus 8 terdedah.
So siri OnePlus 8 ni nampaknya memang akan dilancarkan tak lama lagi. Memang dah dekat sangat dah. And kita pun dah dapat banyak sangat maklumat berkenaan dengan flagship killer terbaru daripada OnePlus ni. Tak kisahlah dari segi spek dia ke, dari segi rekaan dia ke, semua kita dah tahu dah. Jadi dengan spesifikasi dia yang agak meliurkan, contohnya macam penggunaan skrin Super AMOLED 120Hz, Snapdragon 865, support 5G, ada IP68 lagi. So persoalannya bermain dekat minda peminat OnePlus sekarang, berapa harga jualan dia nanti? Tak mahal ke? Dan yes, turn out to be harga jualan dia tu memang agak mahal sebab menurut WinFuture, siri OnePlus 8 ni akan dipasarkan sekitar 719 hingga 1019 euro, which is kalau kita convert tu memang sakit bang. Contohnya model OnePlus 8 8GB RAM, lepas convert dia akan jadi dalam 3400. Lepas tu OnePlus 8 Pro pula yang paling murah sekali tu akan jadi dalam 4400 ringgit. So pada tanda harga jualan yang macam ni, obviously dia memang bukan lagi flagship killer lah. Actually sebelum ni pun memang bukan flagship killer lagi dah pun. And siri OnePlus 8 ni akan mula berada pada segmen smartphone kelas flagship. Dia akan mula bersaing dengan smartphone flagship daripada Samsung, Huawei, Apple and banyak lagi. Persoalannya pada tanda harga jualan yang macam tu, sanggup ke korang sebagai peminat OnePlus untuk keluarkan duit korang untuk beli smartphone ni sebiji? Sebab harga dia tu memang mahal gila. Hopefully harga dekat Euro ni dia takkan sama dengan harga dekat Asia lah. Aku harapkan, aku doakan yang mana harga dekat Asia ni dia akan lebih murah sikit. So sama-samalah kita aminkan doa aku ni Amin. Kerajaan Negeri Selangor bangunkan e-Bazar Ramadan. 1 April yang lepas, Kerajaan Negeri Selangor telah mengambil keputusan untuk membatalkan penganjuran Bazar Ramadan untuk tahun ni. So disebabkan itu, lebih 17,000 peniaga memang akan terjejas lah. Kenapa ianya dibatalkan? Sebab isu wabak COVID-19 ni lah. Maka Kerajaan Negeri Selangor mengambil inisiatif untuk membangunkan platform digital e-Bazar Ramadan Selangor dengan kerjasama syarikat Grab Malaysia. Menerusi platform ni, peniaga akan masih mampu untuk berniaga dan mereka masih lagi mampu untuk menjual juadah-juadah mereka tu secara atas talian. Buat masa ni, sebanyak 15 lokasi telah pun dikenal pasti untuk dijadikan sebagai hub berpusat, dapur berpusat. So bermakna peniaga akan berkumpul dekat situ dalam satu kawasan dan penghantaran akan dibuat melalui Grab. Bagi aku, ini adalah satu inisiatif yang sangat bagus sebab dia akan membantu peniaga untuk menjana pendapatan dia orang. And dalam masa yang sama, nanti bulan puasa, aku tak adalah buka puasa makan Maggi je. So tahniah Kerajaan Negeri Selangor atas platform yang telah diusahakan ini. Jadi guys, sampai di sini saja Bulletin Gadget untuk minggu ini. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Bye-bye. Alright, kalau korang suka dengan video-video kami ni, jangan lupa untuk korang subscribe wiser.my, tekan kat atas ni. Lepas tu, kalau ada video best-best tepi ni, ada kan? Korang tekan dan korang tengok. Bye.